Abu Jahal pernah pukul Nabi sampai cedera parah dekat Bukit Safa. Dekat Bukit Safa, bila mana Nabi SAW hijrah, Nabi SAW bergerak daripada Madinah masuk ke Mekah untuk nak membebaskan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Dekat situ Nabi bermesyuarat dan kumpulkan ketua-ketua ataupun tentera di Bukit Safa ni untuk bagikan tugas masing-masing. So kita masuk kota Mekah ni untuk apa? Pertama, hancurkan berhala, cari ketua-ketua, mana-mana yang lawan kita akan perang. Itu antara sebab-sebab kenapa Nabi SAW masuk ke kota Mekah. Dan tempat diorang memesyuarat tu iaitu dekat Bukit Safa. Satu. Dan yang kedua, zaman dulu, maksudnya awal permulaan Islam, sebelum Islam kuat, Abu Jahal pernah pukul Nabi sampai cedera parah dekat Bukit Safa. Nabi tengah duduk beribadah, datang Abu Jahal pukul Nabi sampai Nabi cedera parah. Lepas tu dapat tahu daripada cerita tu sampai kepada bapa saudara dia yang seorang lagi, nama dia Hamzah. Hamzah tahu Nabi kena pukul. Hamzah terus datang dekat Bukit Safa ni, jumpa Abu Jahal, pukul balik Abu Jahal. So Abu Jahal pula cedera parah. Lepas tu barulah Hamzah masuk Islam. Hamzah kata apa? Berani kamu memukul anak saudaraku yang mana agama dia, aku dah masuk dalam agama dia. Maksudnya Nabi Hamzah masa tu masuk ke Islam. So Hamzah pukul balik dengan anak panah, dengan busuk anak panah, pukul balik Abu Jahal sampai Abu Jahal pula cedera parah. Tempat dia berlaku dekat Bukit Safa. Okey. Sekarang belah kanan belakang kita ni, ini adalah Bukit Safa dan sini adalah bukit kita sebut sebagai Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais adalah bukit yang pertama diciptakan oleh Allah atas muka bumi. So maksudnya antara tempat atas muka bumi ni, antara diciptakan oleh Allah adalah Bukit Abi Kubais, Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ni juga antara tempat disimpan batu Hajar Aswad. Masa banjir Nabi Nuh, masa banjir besar Nabi Nuh, masa banjir tu batu Hajar Aswad tu hanyut. Semua ni banjir lah, maksudnya banjir satu dunia ni, satu bumi penuh ni penuh dengan air banjir. Batu tu dibawa oleh malaikat dan disimpankan dekat Jabal Abi Kubais, puncak Jabal Abi Kubais. Memang tersimpan lama. Jadi selepas di bukit, ini bukit, asalnya bukit. Tapi dia lagi dibini istana lah, dibini kat sana. Okey. Lepas beratus tahun, selepas beratus tahun, batu tu tersorok, tersimpan. Orang tak jumpa. Bila zaman datangnya zaman Nabi Ibrahim, so Nabi Ibrahim yang ambil batu Hajar Aswad tu, ambil daripada Jabal Abi Kubais ni, ambil, bawa turun, letak di Kaabah. Letak di Kaabah. Asalnya memang batu Hajar Aswad tu besar lah, besar. Sekarang ni dia dah ketul-ketul macam batu cincin je, kecil je. So batu Hajar Aswad tu adalah disimpan daripada Jabal Abi Kubais. Belah kiri saya ni, belah depan ni, kiri ni, yang ada pintu masuk ni kan, okay, itu adalah Darul Arqam ataupun pintu Al-Arqam. Darul Arqam adalah pusat Islam pertama di Mekah. Maksudnya pada awal permulaan Islam, bila Nabi berdakwah, Nabi akan berdakwah secara rahsia, secara senyap. So Nabi akan berkumpul di rumah Abi Arqam. Nama dia Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini tempat dia. So rumah sahabat lah. Okay. Kita minum air Zam-Zam ni, Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata kita akan minum air Zam-Zam, kita akan dapat niat, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Niat nak sembuh penyakit, niat nak apa saja dengan minum air Zam-Zam. Sebab air Zam-Zam ni adalah mata air daripada syurga. Mata air daripada syurga. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita nak minum air Zam-Zam, sunat ngadap kiblat, dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan berdiri, dan baca minum 3 teguk bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Mulakan dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah Tuhan kami, aku mohon padamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rezeki yang melimpah ruah, maksudnya rezeki yang lapang rezeki, dan wa shifaan, penyembuh daripada segala penyakit. Minum bismillah, alhamdulillah 3 kali teguk, menghadap kiblat. Kiblat belah sana lah. Kalau Siti Hajar tak buat tembok, tak buat kapungan, masa malaikat Jibril korek gali air Zam-Zam ini, masa dia awal-awal dia keluar tu,
nescaya bumi ini akan dipenuhi, dibanjiri dengan air Zam-Zam. Sebab tu dinamakan sebagai Zam-Zam. Zam-Zam ni maksudnya kepung. Bila mana Siti Hajar naik ke Safa, cari tak ada air, pergi ke Marwah, cari tak ada air, sampai berlari anak, kan kita berlari anak dekat lampu hijau tu kan. Dalam keadaan berlari anak cari. Masa tu Ismail dah menangis-nangis. Kepanasan, kehausan. Lepas tu Siti Hajar sampai ke pusingan yang ketujuh dekat Bukit Marwah, dia dengar macam bunyi percikan air. Lepas tu dia patah balik tengok di sebelah Nabi Ismail, malaikat sedang korek dengan tangan ataupun dengan sayapnya. Korek tanah, keluar mata air Zam-Zam. Dan ketika itu cepat-cepat Siti Hajar buat kepungan, buat macam telaga, buat kepungan. Itu daripada Zam-Zam tu. Dia buat kepungan. Tu yang Nabi kata, kalau tak kerana Hajar kepung Zam-Zam ataupun telaga tu, dia buat kepungan, akan jadi sungai dan akan membanjiri bumi ni dengan air Zam-Zam je. Betul, sampai sekarang masih ada. Bayangkan kita dengan Nabi pun dah 1400 tahun lebih. Dengan Nabi Ibrahim lagi jauh. Jadi airnya masih kekal, masih ada. Itu air mata air dari syurga. So kita untunglah dapat minum. Minum pula kat Mekah kan. Bani Syaibah. Siapa Bani Syaibah? Bani Syaibah daripada Bani Quraisy, keturunan Nabi, daripada Nabi SAW, daripada keluarga Nabi, yang dia amanahkan menyimpan ataupun memegang kunci Kaabah, kunci pintu Kaabah. Bani Syaibah sampai sekarang. So kunci pintu Kaabah tu dipegang oleh keturunan Bani Syaibah. Rumah dia sinilah tempat dia sejak pada zaman Nabi dulu. Maksudnya tidak dimiliki oleh mana-mana. Walaupun datang tentera Abraha ke tentera mana datang nak rebut, nak hancurkan Kaabah, nak rampas kunci tu apa semua, tapi diamanahkan oleh Nabi kepada Bani Syaibah ni. So sampai sekarang diorang yang pegang kunci. Kunci Kaabah kunci dia, kunci Kaabah. So kalau siapa-siapa nak masuk, jumpalah turunan sini. Kan, minta kunci Kaabah tu. Biasanya VVIP lah, menteri datang kan. Ada menteri ke raja-raja datang nak masuk Kaabah pintu ni, kita kunci. So kerajaan ataupun pengurusan masjid akan jumpa dengan diorang ni lah. Okay, jom. Okey, tengah-tengah ni. Kenapa kalau kita fikir logik, kenapa tak diratakan macam ni? Kenapa dia berbukit? Situlah tanda kemuliaan Siti Fatimah. Situlah tempat kelahiran anak Nabi, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan ada yang mengatakan situ juga rumah dia. Ada yang mengatakan itu hanya tapak rumah kelahiran saja. Yang kita tengok rumah kuning Okey, rumah kuning tu adalah rumah Abu Talib. Sebelum tu dia adalah rumah Abdul Muttalib, datuk Nabi. Itulah tapak ataupun rumah kelahiran Nabi. Kalau kata mana maulid Nabi, itulah maulid Nabi. Orang kata mana maulid Nabi, itulah maulid Nabi. Tempat Nabi dilahirkan, rumah tu. Cerita tu panjang lah kalau tahu kan. Okey, asal rumah tu dah dirobohkan. Ni bukan rumah asal Rumah tu dah dirobohkan. Dulu pernah dibina masjid, Syekh Al-Abbas, lupa nama dia. Pernah dibina masjid. Lepas tu zaman-zaman masjid pun dah dirobohkan. Last kali, ini yang last, binaan yang last tahun 1950. Tahun 1950 dibinakan satu maktabah ataupun pustakaan. So pustakaan inilah binaan terakhir sampai sekarang yang ada. Tanda tapak rumah kelahiran Nabi SAW. Ni yang ada. Dulu masa saya pergi dulu, memang boleh masuk. Memang boleh ni. Ini dah blok, macam-macam blok semua ni tak bagilah. Memang dah tutup apa semua. Tak tahulah dia nak buat special apa ni. Ini pun ni dah kopik ni. Dah pecahkan ni.